Ini bab yang ke-37 ni. Soalan Jibril kepada Nabi SAW tentang iman, Islam, ihsan dan pengetahuan tentang kiamat. Dan penjelasan Nabi SAW kepadanya. Kemudian baginda SAW bersabda, Jibril datang untuk mengajarkan kepadamu agamamu. Baginda SAW menyebutkan semua itu sebagai agama. Dan bab keterangan Nabi SAW kepada rombongan Abdul Qais tentang iman. Dan bab firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, pernah pada suatu hari Nabi SAW muncul di hadapan orang ramai. Tiba-tiba datang seorang lelaki kepada baginda. Lantas dia bertanya, apa itu iman? Nabi SAW menjawab bahawa kamu mempercayai Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, di samping kamu mempercayai rasul-rasulnya dan hari kebangkitan. Lelaki itu berkata lagi, apa itu Islam? Dia bertanya lagi, apa itu Islam? Nabi SAW menjawab, Islam itu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sembahyang, memberi zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Lelaki itu bertanya pula, apa itu ihsan? Nabi SAW menjawab bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, ketahuilah bahawa dia melihatmu. Lelaki itu bertanya seterusnya, bila akan berlaku kiamat? Nabi SAW bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Bagaimanapun aku akan memberitahu kamu tentang alamat-alamatnya, yaitu apabila hamba, yakni hamba perempuan, melahirkan tuannya, apabila penggembala-penggembala unta yang hitam itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Pengetahuan tentang kiamat itu termasuk dalam 5 perkara yang hanya diketahui Allah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang bermaksud, sesungguhnya pada Allah jua pengetahuan tentang kiamat. Kemudian lelaki itu pun pergi. Sejurus kemudian Nabi SAW berkata, panggil kembali orang itu. Namun mereka tidak dapat mengesannya sama sekali. Maka Nabi SAW bersabda, itulah Jibril. Dia datang untuk mengajar manusia agama mereka. Abu Abdullah berkata, Nabi SAW menganggap semua yang tersebut tadi sebagai sebahagian daripada agama. Sebagai sebahagian daripada iman di sini. Bukan agama, iman. Jadi hak tu yang kita baca baru ni, tak ada habis. InsyaAllah kita sambung baru ni lah. Sambung baru ni. Jadi kita berhenti baru ni setakat warusulihi tu. Sekat tu. Yang ni iman itu iaitu percaya kepada rasul-rasulnya. Selepas sebelum tu kita sudah bicara dah. Seterusnya iaitu percaya kepada rasul-rasulnya. Itulah riwayat kebanyakannya di sini. Tetapi dalam satu nuskhah, iaitu nuskhah asili, dia ada wabirusulihi, bukan warusulihi, tapi birusulihi.
Maknanya ada ulang semula ba tu, dengan ataupun kepada, percaya kepada rasul-rasulnya, lafaz begitu. Lepas tu perbezaan di antara nabi dan rasul kita sudah bincang dah dulu, sedikit sebanyaknya. Apa makna percaya kepada rasul? Iaitu kita membenarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW itu. Kemudian dari segi bilangan rasul, bilangan rasul dan nabi-nabi, memang kita tengok dalam kitab-kitab kan macam-macam ada sebut tu. Siapa berjuta ada sebut. Tetapi itu semuanya tidak sahih, tidak sahih. Cuma di dalam Al-Quran disebutkan secara umum, di antaranya minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada di antara mereka yang kami ceritakan kepada kamu, yakni rasul-rasul itu, yakni kepada nabi kita lah. Bila cerita ke nabi kita, sampailah juga kita maksudnya. Dan ada di antara mereka yang kami tidak ceritakan kepadamu. Maknanya setakat kita tahu, nama-nama itu bukan semuanya. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu bukan semua sekali itu. Itu adalah sebahagian daripada mereka. Ramai lagi yang lain yang tidak disebut. Jadi macam-macam lah. Ada yang menyebutkan 13 orang rasul, apa semua tu, dan lain-lain lagi. Ini semua sebenarnya tidak sahih. Tidak sahih dari segi bilangan tu. Yang wajib kita kena percayanya ialah sekadar yang tersebut secara tafsil, secara terperinci, ialah sekadar tersebut sebut di dalam Al-Quran. Tu tu kena percayalah secara detail. Mana tak boleh nafi lah. Adapun hak lain-lain itu tidak ada yang sahih. Sedangkan perkara ini termasuk di dalam bab akidah. Dia tak boleh beriwayat secara tadi itu. Riwayat Ibnu Abi Hatim umpamanya yang menyebutkan 313 itu tidak sekuat mana. Dalam bab akidah tak boleh lagi nak pakai. Hanya kita wajib percaya secara borong ataupun secara ijmal, bahawa nabi-nabi itu ramai dan rasul-rasul itu ramai. Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan untuk memimpin manusia. Ramailah. Jadi macam Ilyas, Isa, Musa, apa tu memang sebut kan. Jadi hak tu kita kena terima lah. Hak itulah saja yang menjadi akidah dalam iman tafsili, orang panggil. Iman hak kita kena tahu secara terperinci. Ada pun hak lain-lain tak, cuma secara umum gitu. Secara umum. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang perlu kita ingat, dan kena jelas lah tu. Kena jelas benar akidah juga ni. Iaitu semua hak kata Nabi, hak khilaf saat ni kata seramai mana pun sebelum daripada Nabi SAW. Lepas Nabi kita tak ada dah. Usaha ke Rasul, Nabi pun tak ada. Nabi pun tak ada. Jadi hak kata ada saat ni bilangan dia tu berbeza-beza pendapat tadi, hak sebelum Nabi kita. Nabi kita adalah yang terakhir. Sama ada sebagai Nabi ke atau sebagai Rasul ke, yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Dan itu termasuk dalam akidah besar. Kalau dipercayai ada lagi Nabi atau Rasul sesudah Nabi SAW, rosak. Tidak Islam. Gitulah. Tidak Islam.
Jadi percaya orang lain ada sebagai nabi ke atau tidak nabi, atau tidak atas nama nabi, tetapi sifat-sifat dan ciri-ciri nabi itu dia percayai ada pada orang lain, serupa juga sesat. Sesat juga. Misalnya orang-orang Syiah yang percaya kepada iman 12 tu kan, memang kalau kita perhati lebih pada nabi lah. Jadi sifat-sifat nabi tu ada berlaku, dapat wahyu goni ada berlaku lah. Jadi itu rusak dari segi akidahnya. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ada juga kemusykilan orang selalu juga ditanya, iaitu macam Buddha, macam Krishna, ko Rama, ko Sri Rama, ko gapo lagi, macam-macam lagi kan, yang dianggap sebagai nabi itu, adakah betul nabi atau tidak? Ni kita tak boleh nak kata dengan pasti. Tak boleh nak kata dengan pasti, sebab ni semua ni mereka ini sebelum daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mereka itu nabi, seperti Nabi Isa juga kemudian dipercayai sebagai Tuhan. Begitu juga dengan Sri Rama, asalnya orang Krishna ke apa tu orang, Buddha ke apa tu orang belaka. Tetapi kemudian pengikut dia mempercayainya sebagai Tuhan. Itu soal lain. Soal kemudian jadi tak betul tu soal lain. Tetapi dia tu sendiri sebenarnya nabi ke tidak nabi, kita tak boleh nak kata dengan putus. Mungkin sekadar itu saja boleh. Sekadar itu saja boleh. Sebab apa? Dia sebelum nabi kita. Sebab mengikut apa yang saya baca lah, ada seorang ulama di India tu, memang dia alim. Kita ni memang alim lah, ulama. Hak kitab Hindu dia hafal juga. Kitab Hindu tu dia hafal. Jadi mengikut kajian dia, agama Hindu ni pun asalnya agama tauhid juga, kata dia. Berdasarkan kitab-kitab dia, kitab Hindu asalnya. Jadi dia cari jumpa, mana dia ayat serupa dengan ajaran kita asalnya, tapi diselewengkan lah, tu tak kira lah tu. Supaya Kristian apa ni semua. Memang ada buku tu dengan saya ada. Beberapa buah buku lah. Hak dia tulisnya bagus. Dia mari teks asal dalam bahasa Sanskrit. Ni ayat dia bunyi asalnya lagu ni. Tetapi sudah diselewengkan jadi gini. Asalnya lembu ke apa tu boleh makan, jadi tak boleh makan. Asalnya agama Hindu ni boleh menikah beberapa orang seperti kita lah. Boleh menikah. Bahkan Sri Rama sendiri tu ada beberapa orang bini dia. Tapi agama Hindu kemudian sudah berubah, tak boleh dah. Seorang saja. Lepas tu tak boleh menikah semua hidup dah. Dan banyak lagi lah yang lain-lain dia kata serupa. Tuhan ni pusat je. Hak asal. Dalam kitab dia tu ada lagi. Tapi pokok dia seleweng lah. Dia moga agama ni duduk di tangan sami-sami, jadi atas sami tu lah. Jadi gitu. Mana kita tak boleh kata. Boleh jadi mereka juga nabi-nabi ataupun rasul-rasul. Boleh jadi tidak. Sekadar tu je lah. Kalau ia di nabi, maka termasuk di dalam wa minhum man lam naqsus alaik. Ada di antara mereka yang kami tak cerita kepada kamu. Jadi hak tak cerita tu maksudnya dalam Quran ke tak cerita, bukan bermakna tak ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, berhubung dengan rasul ni, kita kena perhati misalnya kita kata agama Sikh sekarang ni agama Sikh ada, itu dibawa oleh Guru Nanak. Ini kemudian daripada nabi kita. Bagi kita tentu tak betul. Tak lagi. Kalau nak kata dia tu sebagai Tuhan, jauhlah. Bagi kita orang Islam ni tak boleh sama sekali. Kalau nak kata sebagai nabi pun tak boleh. Kalau dia dakwa sebagai nabi, dia tu termasuk dalam salah seorang dajjal. Gitulah. Yang ni siapa agama ni berjuta-juta orang ni ikut ni sesat. Sabit dengan dia lah juga. Dia tu agama Sikh tu gabungan di antara agama Hindu dengan Islam. Dia cuba nak gabungkan dua tu jadi agama buatan manusia lah. Dan Guru Nanak tu pergi haji ke apa, pergi
tawaf Kaabah dia dalam sejarah dia. Sebab tu kita tengok gabungan tu memang ada. Dari satu segi nampak satu segi nampak sepuluh Islam, satu segi pula nampak sepuluh Hindu. Dia ada agama campur. Dia cuba nak baikilah kiranya. Agama Hindu tu nak baiki, tapi jadi sesak jugalah. Tu sama sekali tak boleh kita kata ada yang mungkin, dia tak boleh, tak ada mungkin. Itu bezanya. Sebab apa? Sebab selepas Nabi SAW tak ada dah Nabi. Seperti mana yang disebut dalam Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah kepada mana-mana lelaki yang dewasa atau pebalik di antara kamu, tak ada. Dia adalah Rasulullah dan penyudah sekalian Nabi. Wa khataman nabiyyin. Ayat ini menyabitkan akidah satu, orang panggil, kita kena faham akidah khatmin nubuwah. Yani akidah Nabi yang terakhir. Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Ini akidah dalam Quran ada. Sanilah ayat sani. Jadi dia adalah Rasulullah dan penyudah sekalian Nabi. Berdasarkan ayat itu, kalau orang lain ada lagi, mana tak sudah lagi lah. Dengan sebab itu tak betul. Sebab itu dalam hadis yang lain disebut la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Tidak ada sama sekali. Tak ada dah nabi ni selepas aku. Ini termasuk dalam akidah, dan hadis-hadis berhubung dengan nabi ni, nabi kita ni sebagai nabi yang terakhir, adalah sampai ke peringkat mutawatir dan menjadi akidah. Itulah beberapa perkara tentang Rasul. Jadi hak Rasul di sini maknanya dari segi manusia ni, sebagai manusia. Sebab dari segi Rasul dengan makna yang lebih umum, malaikat tu pun Rasul juga. Allah SWT utuskan dia tu untuk buat apa-apa kerja. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih daripada malaikat sebagai rasul-rasul. Itu ayatnya. Maknanya malaikat tu rasul juga. Wa minan nas, dan daripada manusia pun ada juga rasul-rasul. Macam Jibril tu rasul lah tu. Mana yang diutuskan oleh Allah untuk sesuatu kerja lah. Malaikat lain kerja lain. Jadi yang diutuskan, yang ditugaskan itu Rasul lah. Jadi Rasul ni dalam istilah yang lebih umum, tidak khusus dengan manusia, tetapi malaikat juga ada Rasul. Seterusnya, wa tu'mina bil ba'th, dan engkau percaya kepada kebangkitan. Percaya kepada bangkit. Ini di sini dalam bab iman ini, dengan lafaz ini, hadis ini diriwayatkan wa tu'mina bil ba'th. Tetapi di dalam riwayat kitab tafsir dalam Bukhari ini juga, dia kata wa tu'mina bil ba'thil akhir. Engkau percaya kepada kebangkitan akhir. Dia ada tambahan akhir. Sini tak ada. Engkau percaya kepada kebangkitan, gitu je. Dalam riwayat dalam Bukhari ini juga, kitab tafsir, ada tambah al-akhir. Dalam riwayat Muslim, iaitu riwayat Sayyidina Umar, wal yaumil akhir. Anda percaya kepada hari kemudian. Ada tempat ni, tempat percaya kepada bangkit ni, dia sebut percaya kepada hari kemudian. Jadi semua ni tidak ada percanggahan, tidak ada percanggahan. Kalau kata hari bangkit, maksudnya hari bangkit yang maklum dalam istilah agama ni, hak selepas mati ni lah. Hak tu lah maksud. Kalau kata hari bangkit yang akhir, maksudnya kebangkitan manusia tu dia ada beberapa kali lah. Satunya kebangkitan daripada tidak ada kepada ada, ataupun daripada perut ibu keluar. Itu satu kebangkitan.
lepas tu tanah pula dalam tanah. Tubik pula lepas tu. Daripada perut bumi orang panggil. Itu kebangkitan yang kedua. Itulah yang dikatakan kebangkitan akhir. Boleh juga. Tetapi kebangkitan yang sebenarnya ialah hak nu lah. Sebab itu dalam riwayat ini tak ada sebut hak akhir ke hari akhirat ke. Maklum dah ni kebangkitan ni akhirat lah ni. Di akhirat, bukan bangkit ni dalam dunia. Bukan bangkit ni dalam dunia. Tidak ada bangkit ini dalam dunia. Bagi kita tak ada sebagai pembalasan, sebagai nak menjalani hukuman di bangkit tu. Kalau Allah SWT menghidupkan seseorang tu kerana sesuatu perkara, kerana sesuatu sebab, itulah yang cerita ada sama tu. Daripada zaman dulu lagi pun ada. Hak tu tidak orang panggil hari bangkit. Hak tu, hak ni bangkit ni semua ataupun sebahagian besar daripada manusia. Dan bangkit pula sebagai menjalani hukuman. Allah SWT hukum dia. Makna sebelum dihisap, sebelum apa. Itu makna nak hukum selalu. Tak ada lagu tu dalam kepercayaan kita. Tapi dalam kepercayaan Syiah yang mendakwa Islam itu, dia kata ada. Dia istilah dia raja'ah, dia panggil. Raja'ah ni bangkit lah. Ataupun dalam istilah yang lain dia sebut karrah. Supalah. Bangkit. Cumanya mereka kata bezanya bukan semua orang ni bangkit belaka. Ni bangkit ni. Raja'ah ni balik semula ke dunia ni bukan semua. Tetapi yang bangkit ini ialah orang-orang yang berkenaan saja. Yang berkenaan itu maksud merekanya Ahlul Bait yang dianiayai mengikut kepercayaan mereka, dan orang-orang yang menganiayai mereka, termasuklah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidatina Aisyah dan lain-lain lagi. Sahabat-sahabat tu semua bangkit belaka. Dan ahli sunnah yang menentang dia bangkit belaka. Dan mereka ni akan dihukum. Begitu mengikut kepercayaan. Akidah tu, akidah dia. Tak percaya tu tidak Syiah. Sebab itulah dalam hadis dia ni hadis tak betul lah. Hadis dia kata apa? Laisa minna man lam yu'min bi raj'atina. Bukan dari kalangan kita orang yang tak percaya kepada raj'ah. Yani tak percaya kepada manusia ni bangkit semula sebelum kiamat ni, sebelum kiamat. Ini rosak akidah. Lagu ni rosak akidah. Jadi tujuan dia ada ni sebenarnya dia nak hapuskan akidah hak bangkit hak ni lah. Nak lawan hak ni lah. Semua dia buat tu benda lagu tu. Dia buat benda lagu tu. Misalnya kalau kita tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, dia buat tanah suci lain. Siapa ambil tanah tu buat sujud ke apa. Memang dia buat lagu tu. Dia nak kikih hak tu, nak buat hak tu, alih tukar hak lain. Semua lagu tu. Bukan sekarang lah. Boleh dikatakan hampir semua dia tak serupa. Tapi kalau dia tunjuk kepada kita, dia nak menampakkan serupa semua. Sebenarnya tak. Sebenarnya tidak. Jadi apa makna percaya kepada kebangkitan ini? Ini kita percaya apa-apa yang disebutkan oleh Nabi SAW akan berlaku selepas bangkit itu, semuanya benar. Itu makna percaya kepada bangkit ataupun hari akhirat. yakni mizan, timbang amalan manusia itu, ada kira-kiranya, perhitungan hisap ke apa semua tu. Dan ada syurga, ada neraka lepas pada tu. Kena percaya. Tidak percaya, tidak beriman. Itu makna percaya kepada hari kemudian. Jadi di sini kalau kita perhati ayat dia ni, dia ulas mula wa tu'mina bil ba'ts. Adapun sebelum itu wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi gitu. Wow gitu ya. Dia tidak ulas tu'mina hak mula-mula. Hak mula-mula sebut tu kan tu'mina tu dia tidak ulas hak lain-lain tu. Ni kat sini al-iman an tu'mina billah. Tu'mina tu sekali sebut mula-mula.
lepas tu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Tu gitu ya. Apabila sampai dekat bangkit ni, tu'mina, dia ulas semula. Dia ulas semula. Apa gitu. Dia ulas semula sebab ni bahasa Nabi ya. Dia lain lah. Dia ada maksud. Sebab lain-lain semua tu kita semasa hidup di dunia ni. Hak ni. Hak kena percaya tu, hak ni ada dah dalam dunia ni. Sebelum bangkit. Bangkit ni kemudian lepas mati tu. Sebab tu dia suku. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab hak lain-lain tu kita boleh tengok. Kalau kebenaran rasul-rasul kita boleh tengok. Dan kita boleh fikir learning juga. Kitab dia kita boleh tengok. Hak ni kita tidak mengalami lagi ni, hak kebangkitan ni. Kalau selagi tak mati kan. Dan mati pun tidak bangkit selalu. Hak ni dia kena percaya semata-mata. Tak ada pengalaman siapa pun raya. Tak boleh nak tengok. Sebab tu dia sebut semula. Maknanya percaya ni satu perkara yang penting. Hak ni tidak boleh main-main sambung rekeh sekali dengan lain, tak padan. Dia kena sebut suku. Itu sebab dia sebut wa tu'mina semula. Itu yang kedua. Yang ketiga, setengah-setengah ulama mengatakan sebab percaya kepada kebangkitan ini adalah termasuk di dalam ciri-ciri agama samawi. Kalau agama dari langit, agama daripada Allah lah maksudnya, dia mesti ada ni. Percaya kepada akhirat. Akhirat ni maksudnya bukan dalam dunia ni juga. Lepas mati. Lepas mati ni esok tu. Baru bangkit. Tu semua agama ada. Bahkan kalau mengikut kitab-kitab perbandingan agama, dia kata nak salah satu syarat nak jadi agama ni dia ada beberapa perkara. Barulah agama. Kalau tidak agama. Dia kena ada kepercayaan kepada hari kemudian, salah satu. Kepercayaan kepada Tuhan. Hak tu mesti kena. Tak secara lah Tuhan lagu mana, tak secara dia kena ada hak tu. Kalau tidak agama orang panggil. Gol lain lah. Dan satu lagi percaya kepada hari kemudian. Ni semua agama mana-mana pun ada. Dengan sebab itu, pengkaji-pengkaji ni perbandingan agama ni dia pertikaikan agama Buddha tu agama ke? Boleh ke kita nak kata agama? Sebab apa? Beberapa perkara asas dalam agama tu tak ada. Dalam dia tak ada. Oleh kerana tak ada tu, kita tak boleh nak panggil agama. Misalnya kepercayaan kepada Tuhan, jelas tak ada. Tu dalam Buddha tu sebenar. Tak ada. Akhirat gitu juga. Tak jelas mana. Jadi ini tidak boleh dipanggil agama. Mengikut ini ahli-ahli perbandingan agama lah. Jadi kalau kita perhati kepada agama-agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kitab, boleh dikatakan semua terima ni. Jadi tu'mina ni nak menegaskan hak itulah. Bahawa sepakat semua agama-agama langit dibawa oleh Nabi mana pun ada sebut perkara ni sebagai salah satu akidah. Sebagai salah satu perkara iman ataupun termasuk di dalam imaniyat. Habis itu. Lepas pada tu ini kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari, apabila Jibril tu tanya mal iman, maka Nabi SAW jawab lagu ni seperti tadi lah. Tapi kalau kita tengok di dalam umpamanya mustakhraj Ismaili, dia ada tambahan. Mustakhraj Ismaili ada tambahan. Begitu juga dalam riwayat Abu Farwah Kahmas Sulaiman At-Taimi ada tambahan. Jadi tambahannya apa dia? Wa tu'mina bil qadri, dan engkau percaya kepada takdir. Qadar ataupun takdir, ataupun kita panggil qada, qadar. Percaya kepada Tuhan tu ada. Kitab mustakhraj ni dia satu bentuk kitab hadis lah. Kitab hadis ni dia banyak macam. Ada yang jami', ada musnad,
ada juzu, ajza, ada ma'ajim, mu'jam, macam-macam kan. Dalam mukaddimah dulu kita sudah sebut dah sebahagian daripada kitab-kitab hadis itu. Di antaranya mustadrak, mustakhraj ni, mustakhraj ini satu bentuk kitab hadis yang mana dia mengumpulkan hadis-hadis bagi satu-satu kitab. Ya, hadis tu hadis. Cuma ada beza sikit-sikit lah kalau ada pun. Tapi sanad dia lain. Jadi mustakhraj Ismaili ni, mustakhraj orang panggil alal Bukhari. Maknanya hadis-hadis dalam Bukhari ni ada belaka dalam dia, tapi sanad lain. Itu mustakhraj. Sahih juga kah? Dia sahih. Sahih juga, tapi tidak setara lah dengan Bukhari ni. Tidak setara dengan Bukhari. Dia faedah dianya hadis lagu ni dia menguatkan ada dalam Bukhari. Bukan makna sanad ni sanad Bukhari saja, dak, orang lain ada lagi. Hadisnya sama. Itu orang panggil kitab mustakhraj. Bukan nama kitab tu dak, nama umum ni mustakhraj. Kalau mustadrak, hadis dalam kitab tu, misal mustadrak ala sahihain. Mustadrak ala sahihain ni maknanya dia awak mari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Perawi sama ada dalam Bukhari dan Muslim, tetapi hadis lain. Dalam Bukhari dan Muslim tak ada hadis tu. Itu mustadrak orang panggil. Ini sebalik tu lah. Mustakhraj ini sebalik tu. Hadis sama, hak tadi hadis lain. Perawinya sama. Hak ni perawi lain, hadisnya sama. Itu orang panggil mustakhraj. Jadi apa faedah dia mustakhraj ni? Menguatkan lagi. Sebab kalau cerita satu cerita tu banyak pihak, banyak apa ni kita kata saluran tu lebih meyakinkan kita. Semuanya cerita benda sama. Kalau ada pun beza sikit-sikit. Beza sikit-sikit. Dalam mustakhraj Ismaili ni dia ada sebut tu'mina bil qadri. Begitu juga dalam riwayat Abu Farwah, Kahmas, Sulaiman At-Taimi. Dia mereka ni ada sebut wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau percaya kepada takdir baik dan buruknya. Ada diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Inilah riwayat daripada Ibnu Abbas. Tapi riwayat daripada Ibnu Umar gini, hulwihi wa murrihi minallah. Jadi kamu kena percaya manis dan pahit dalam kehidupan ini maksudnya daripada Allah belaka. Maksud takdir jugalah, cuma dalam bahasa yang lain maksudnya sama. Di dalam Muslim ada tambahan gini, wa tu'mina bil qadri kullihi, dan kau percaya kepada takdir semua sekali. Semua sekali tu mana baik, buruk, apa semua tu, manis, pahit, apa semua tu kena percaya belaka. Ini riwayat daripada Umarah bin Al-Qa'qa' dalam Muslim, memang ada sebut gitu. Maknanya banyak riwayat-riwayat yang lain selain daripada hak ni, dia ada tambahan ni. Ada tambahan ini. Dengan tambahan ini jadi apa sebab ada hak ni tak ada? Ada kalanya di dalam hadis ini hak ni pun benda yang kena faham juga. Kalau tidak faham jadi masalah lah. Ada kalanya hak berlaku dalam hadis ni dia ringkas hadis tu. Asalnya lebih lagi, dan perawi dia pun tahu, tapi dia peringkas. Sebab dia misalnya sebab-sebab peringkas nak cerita benda lain, jadi hak tu dia peringkas. Cuma sebut hak mana yang dikehendaki sajalah. Ada kalanya begitu. Peringkas. Memang dia sedar, dia tahu, cuma saja dia peringkas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang keduanya mungkin dia terlupa. Mungkin dia terlupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin juga dia tidak sebut tu sebab ada beberapa tu lafaz dia tu tidak sama, walaupun memberi makna yang sama, dia tak boleh sebut. Dia nak sebutnya makna hak sepakat, tak ada khilaf. Tu'mina billah,
wa bi malaikatihi dan begitu seterusnya. Hak tu tak ada khilaf. Ada pun hak ni cuba kita tengok. Tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hulwihi wa murrihi. Tu'mina bil qadri kullihi, kan? Beza tu. Ada kalanya seseorang perawi ni dia tidak sebut tu kerana terdapat beberapa perbezaan. Beberapa perbezaan. Kadang-kadang dia tidak sebut. Itu yang ketiga. Yang keempat dia tidak sebut ni kerana dia tidak berapa yakin hak tu. Tak yakin ini boleh jadi dia tak dengar molek kah? Tak dengar molek ni apa sebab? Sebab ramah. Hak sekali dengan Nabi tu ramah. Boleh jadi dia duduk di belakang. Tapi hak tu jelas. Jelas dengar. Jadi banyak kemungkinan itu. Dengan sebab kemungkinan saat ni kita tak boleh kata apa bercanggah. Sebab kalau kita perhati pun tak ada apa. Kalau kita perhati hak banyak-banyak ni pun kesimpulannya sama juga. Jadi kalau kita mengambil kira riwayat-riwayat itu yang ada sebut qadar ataupun kita panggil takdir itu, maka di sini terkumpullah rukun iman itu. Rukun iman yang menjadi kepercayaan kepada kita, iaitu nekara. Terkumpullah. Tapi kalau kita tak ada sebut ni dalam hadis ni nampak tak ada lah. Tapi kalau dengan kita sebut ni mengambil kira riwayat-riwayat yang lain, memang ada. Jadi bila ada, itulah yang menjadi asas kepada rukun iman. Sebab ni pun ada Jibril ni pun nak perjelaskan kepada kita tentang iman gapo lah. Jadi elok sekali mana kalau kita ambil kira riwayat-riwayat yang lain yang ada menyebutkannya. Jadi bagi setengah-setengah kalangan dia tak terima ni, takdir ni. Takdir ni bagi kita termasuk dalam akidah, rukun iman benar. Tapi kalau macam Mu'tazilah, macam Syiah, dia tak terima takdir ni. Takdir ni tak ada rukun iman bagi dia. Tepat takdir ni dia tukar ke lain. Al-adl, keadilan. Kena percaya Tuhan ni adil. Tu dia tukar tu. Dia tidak takdir ni tak ada. Dia tidak percaya kepada takdir. Jadi takdir tu gapo? Takdir tu gapo? Jadi kita kata tidak percaya kepada takdir, percaya kepada takdir tu, takdir tu gapo? Ya jadi ke hak ni percaya, hak ni tidak percaya. Di antara sebab mereka tak mahu percayanya iaitu dalam Quran apabila sebut amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi dan sebagainya, ayat-ayat yang seumpama itu, dia kata tak ada sebut takdir tu sekali. Memang pun tak ada. Memang pun tak ada. Itulah. Tapi tak betul mana yang menganggap begitu. Kita ayat Quran ni tak boleh tengok setepak gitu saja. Tak boleh tengok gitu, kena tengok tempat lain kata. Campur dengan hak lain. Kalau duduk lain pun sekarang walaupun tidak akidah, misalnya zakat ada dalam Quran. Kita kata tidak percaya kepada akhirat, tak termasuk tu, kira-kiranya nampak macam dunia lah, faedah dunia. Kita kata hak tu pun kena percaya. Bukan kata dah rukun Islam jadi tak percaya pun tak apa, tak boleh. Kena percaya dah ada dalam Quran. Kena percaya bahawa itu wajib. Supaya juga kalau hak lain mana-mana gapo pun saja ada ayat Quran pada dah. Misalnya khataman nabiyyin, ada sebut dengan jelas khataman nabiyyin satu lah dalam Quran, tapi sudah jadi akidah dah. Jadi kita tak boleh kata jadi akidah beberapa perkara tu dah tak sebut sekali tu tidak akidah. Tak boleh lagu tu. Termasuk dalam percaya kepada kitab pula tu. Termasuk dalam percaya kepada kitab pula tu. Inilah yang membezakan kita ahli sunnah ni dengan hak lain-lain. Hak lain-lain ni kadang-kadang dia mengelirukan orang dengan mendakwa dia tu ikut Quran. Dari satu segi kita tengok nampak ya Allah juga. Hal aku tu. Jadi takdir ke apa dia tak payah jadi rukun iman lah. Jadi mereka tolak semua hadis-hadis yang ada ni. Tak kena lagu tu. Ini bukan masalah hadis saja, dalam Quran berapa banyak
hak ada tentang takdir tu. Tentang takdir tu. Sudah sebut dah hak tu, kena percaya hak tu. Bukan ada faedah untuk kita dalam dunia, bukan termasuk dalam urusan keuangan kamu tadi. Tak ada tu, kena percaya tu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, gapo tu? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Tu takdir. Mana kena percaya. Bukan ada juga dalam Quran. Cumanya tidak digabungkan sekali sebagai rukun iman. Gak kalau nak kira hak sebut, hak cerita hak tadi amanah Rasul pun dia tidak sebut tu rukun iman. Dia tak sebut. Dia tak sebut rukun iman. Mana ada ayat, mana ayat ni rukun iman? Tak ada. Cuma ulama simpul. Ini rukun iman. Jadi kesimpulan yang dibuat gabungan daripada perhatian terhadap Al-Quran dan hadis. Kita yang percaya kepada sunnah ni mesti kena percaya takdir tu. Dan tidak percaya kepada takdir, ini bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat, kalau orang zaman dia dah lah dengan tak percaya kepada takdir ni. Kira salah dia tak jawab. Kira salah dia tak jawab. Jumpa dia tak wis salah. Pasal apa? Maknanya dia kira tidak Islam dah. Sahabat-sahabat tu, itu jamaah tu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi SAW banyak benar lah dalam hadisnya. Cerita tentang takdir ni. Jadi hak tidak percaya kepada takdir itu sebab apa? Sebab dia kira banyak perkara kalau kita buat dalam dunia ni atas kita. Atas kita. Tidak nampak ketentuan Tuhan. Kita tak boleh kata. Nah, kalau Tuhan tentu kita minum air. Atas kita pilih, kata dia. Kita yang minum. Misalnya kita. Jadi apa takdir, kena guna takdir. Orang tu dia nak buat jahat ataupun tak saya buat, dia sendiri yang menentukan takdir tu mana. Ketentuan dia sendiri yang menentukan. Dia kira gitu. Soalnya maknanya orang ahli sunnah ni dia sebenarnya dari segi cerdik jauh orang ahli sunnah ni tak boleh lah, tak panggil, tak dengar ni tengok ni. Kalau boleh tentu tu boleh tentu sejauhan tu. Boleh tentu. Minum air tu tak apalah, kita tak biar minum air. Boleh tentu. Rupa demo tu. Boleh tentu. Semua orang nak comel belakang kan? Boleh. Macam mana? Tu siapa dia tentu tu? Siapa dia tentu? Banyak lagi lah lain-lain tu. Siapa dia nak susah. Dah kalau kita semua boleh pilih, boleh tentu belakang. Tak boleh pergi hak tu. Berapa banyak kadang-kadang kita rasa boleh, tak boleh leh pun. Kita rasa boleh, tak boleh leh. Saninya itu. Lepas tu banyaklah berlaku dalam dunia ni. Tidak berlaku seperti kehendak dia. Namrud nak menguasai isteri Nabi Ibrahim, Sarah. Kan dalam Bukhari ke apa pun ada sebut kan. Setiap kali dia nak buat jahat selalu tak boleh. Cakap dia. Siapa dia kata minta doa lah dengan Allah biar lepas aku. Mana tak ada tu. Bukan dia menentukan sendiri. Kalau menentukan sendiri tak ada gapo lah. Sebab apa ada halangannya. Tapi tak boleh. Banyaklah yang seumpama itu berlaku dalam kehidupan kita ini. Cumanya masalah takdir ni memang masalah yang besar dan payah sebenarnya. Payah. Bagi orang-orang yang tak terima takdir tu, salah satunya hak tadi dia kata zahirnya nampak kita sendiri buat kan. Jadi buat apa nak letak atas Tuhannya? Kita sendiri yang buat takdir kita. Tak susah. Yang keduanya dia kata kalau kita kata takdir ni Tuhan yang menentukan, tak molek tu. Jadi maksud dia pun molek juga sebenarnya. Dia niat pun molek tapi tak kena jalan. Tak jadi dengan niat saja. Molek. Kalau tak kena jalan. Sebabnya dia kata kalau kita kata semua Tuhan tentu berlaku, hak tak molek tu pun Tuhan tentu juga. Tuhan buat juga. Takkan Tuhan buat tak molek. Ada kalau minum arak, zina, bunuh orang tu pun mana Tuhan juga. Yang tentu. Jadi apa ya dia hukum orang tu? Salah pula, berdosa pula, bubuh dalam neraka pula. Dah dia belaka buat. Dia lah yang salahnya.
Nyayalah kat orang ni. Dia buat ikut tu. Dia buat ikut tu. Jadi hak sebenarnya kata dia tak. Hak baik saja tu. Hak Allah. Hak buruk tu tidak Allah. Jadi kalau tidak Allah, siapa hak buruk tu? Kita sendirilah. Jadi kalau gitu banyak Tuhan lah pula. Banyak Tuhan lah. Gitulah. Itu masalah kita. Dia je nak fikir, kalau kita kata semua baik buruk ni, seperti dalam hadis tadi kata baik buruk, pahit manis, semua daripada Allah belaka, maknanya Allah SWT ni tak pandailah kata dia. Jadi tak boleh ke orang ni apa daya dia? Apa daya kemampuan manusia ni? Dia yang menentukan orang tu. Jadi kafir. Tak boleh jadi Islam ke mana-mana pun. Dah kalau dia tentu dah orang tu jadi kafir. Azali lagi. Apa nak orang tu? Apa dia hukum orang tu pula? Itu benda dia kemuskilan gini banyaklah yang timurnya. Jadi menyebabkan jadi inilah jadi buat Mu'tazilah ke apa tu. Dia guna akal dia. Dia tidak faham satu asas perkara pokok sebenarnya dalam kehidupan ini. Hak kita kata molek kau tak molek tu, molek kau tak molek tu nisbah kita. Kita kata tak molek, kita kata molek, nisbah kita. Kalau bagi Allah SWT tak ada. Supaya bahkan kita sendiri boleh faham. Hak tak molek tu pun dia ada molek. Ada molek. Misalnya kita kata api. Tak molek lah kalau tengok ketika terbakar rumah tu. Habis orang tak boleh nak duduk dalam rumah. Tapi kalau tak ada api tu nak makan nasi pun tak boleh. Takkan nak jadi spoitik. Tak boleh kita. Nak makan padi gitu tak boleh. Berah pun tak boleh. Padi tu mesin dah jadi berah pun tak boleh lagi. Aku dah masuk dulu. Jadi hak tak molek tadi kan ada juga molek tu. Tak molek tu kalau salah guna. Tak molek tu kalau salah guna. Begitu juga kalau kita kata lukisan lah. Nampak dia kena ubah belakang hak tak molek baru nampak molek. Tak kena ubah hak molek saja. Memang dunia ni sifat dia ada hak molek ada tak molek. Memang lagu tu. Kalau nak cari hak molek belakang bukan sini tempat dia. Bukan makna Tuhan tak boleh buat. Tuhan buat ada lah. Buat ada. Syurga. Kalau nak kata dia tak boleh buat lagi learn ni. Sebab tu buat sepuluh dunia ni. Ada. Buat ada. Syurga tu. Tapi sini tempat ujian. Kalau lah molek belakang tak ada ujian. Sedangkan sini tempat ujian. Jadi hak kita kata tak molek sana tu, pada hakikatnya kalau kita peralu molek, perhati molek, bukan tak molek. Ada molek dia. Bahkan banyak kita nampak sia-sia. Bukan sia-sia. Cuma kita saja tak tahu kegunaan dia. Jadi Tuhan buat selama mana dah. Minyak dalam tanah tu. Tapi orang baru guna dalam zaman ni. Itu hikmat dia. Hikmat dia. Dah hak lain-lain lagi, hasil-hasil bumi ni, hasil-hasil lain-lain pun tak ada siapa dia tahu dulu. Padahalnya orang jadi kaya raya lah ni, tak ada tanah, tak ada gapo. Allah SWT tahu dia nak buka ni masa ni. Bukan dia tak boleh buka dulu. Tapi tak terbuka. Gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mereka kata kita ada ayat Quran. Ni jadi sebab itu jenis-jenis lagu ni kita tak boleh kata kafir lagi ke dia. Cuma dia menyeleweng lah, tersasul, tergelincir. Tergelincir tu ada kalanya teruk, ada kalanya sikit, macam-macam lah tergelincir ni. Ada hak patah kita kata, ada hak geliat, ada hak tak ada bersatu, basah gitu je, semar gitu je. Jadi banyak mereka hak tergelincir ni. Jadi begitu juga demo ni, dia kata kalau kita perhati banyak dalam Quran sebut ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Lah. Dia kata apa-apa yang kamu dapat hak baik tu daripada Allah. Hak kamu dapat hak tak molek tu daripada diri kamu sendiri. Ini menunjukkan kita hak tak molek tu. Hak molek tu Allah. Dia tengok. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Kerosakan di muka bumi ni berlaku kerana manusia lah. Kerana manusia. Kerana manusia. Bukan Allah. Dia kata, manusia yang buat. Takkan kita nak letak atas Allah, hak dia tidak buat. Hak dia tidak buat. Dia kata gitu. Jadi ni jelas sebut ni. Lepas tu banyaklah dalam Quran dia sebutkan syaitan menyesatkan orang ni gitu gini. Jadi bukan Allah menyesatkan, syaitan kata dia. Orang itu ikut hawa nafsu. Banyak dalam Quran dia sebut. Benda-benda gini ni, situlah. Sebab itulah dia jadi satu bidang pula. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ulama-ulama bahas pula lah waktunya. Panjang pula lah situnya. Jadi dalam perkara ni dia ada beberapa mazhab lah kita kata dalam segi akidah ni. Satunya yang kata seperti tadi, hak molek tu Allah, hak tak molek tu kita. Ada yang kata semua Allah belaka, semua Allah belaka. Tak ada satu kita ni, tak ada satu. Kita ni macam bulu ayam, bulu burung. Angin mai ikut ni, ikut ni. Angin mai ikut ni, ikut ni. Gitu. Ataupun macam kapah, abuk gitu je. Itu Jabriyah. Semua Allah belaka. Ada yang kata, ni ahli sunnah, ni ahli sunnah. Satu, ahli sunnah berapa pula? Berapa pecahan pula ni? Salah satunya Asy'ariyah. Dia kata apa? Memang Allah SWT belaka. Baik buruk ni Allah SWT belaka. Tetapi dia buat sebab musabab. Sebab tu kita pilih, kata dia. Pilihan itu Allah SWT juga buat. Lepas tu bila kita nak buat tu kita pilih Allah SWT sekali sebenarnya. Situ. Nak juga. Selalu. Gitu. Allah SWT yang mengenyangkan. Kita kata kita makan nasi, kenyang, makan nasi tu yang mengenyangkan. Tak. Tetapi Allah SWT yang mengenyangkan. Nasi tu sebab. Kita siar ni, sembuh. Ubat ke? Tak. Allah SWT yang menyembuhkan. Ubat tu sebab. Ubat tu adalah sebab, kata dia. Jadi kalau Allah SWT nak mengenyangkan, nak menyembuhkan tanpa ubat, tanpa makanan pun boleh. Tapi tidak begitu adatnya, kebiasaannya, dia buat ketentuan dia tidak gitu. Jadi hakikatnya Allah SWT belaka. Ketika buat buruk, buat jahat, buat gitu-gitu, Allah SWT juga terlibat. Maknanya terlibatlah, kita kata Allah SWT juga. Itu kepercayaan mereka. Itu yang ketiga, yang keempat lah kita kata. Yang kelima satu lagi, iaitu ahlul hadis. Hak ni pun ahli sunnah juga. Sikit yang beza daripada hak sani. Sikit yang beza. Dia kata jadi hak sani macam Asy'ariyah gapo tu dia pegang dengan hak mana? Dia pegang banyak juga ayatnya. Misalnya qul kullum min indillah. Katakan semuanya daripada Allah belaka. Daripada Allah belaka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan hak kamu buat. Perbuatan kamu tu Allah juga yang menjadikan, bukan kamu yang menjadikan. Itu ketentuan Allah. Jadi itu apa ni pegangan mereka. Beza dengan ahlul hadis sikit ya. Tu nak beza dan moga kita mengaji hadis kan, nak tahulah. Sebab tu buat ahli sunnah juga. Ahlul hadis dia kata sebenarnya dalam ayat-ayat tu tidak ada percanggahan. Tidak ada percanggahan. Hak dia kata ma asabaka min hasanati fa min Allah, baik tu daripada Allah, tak baik tu daripada kamu, betul. Hak dia kata semuanya daripada Allah, betul juga. Betul juga. Cuma dia bagi gini. Ni sebelum tu kita kena faham dulu takdir ni apa. Takdir iaitu ketentuan Allah. Sejak azali lagi. Azali ni makna tidak ada awal lah. Allah ada belakang dah. Dia tahu belakang dah. Dan penuh kuasa dia tu boleh buat. Cuma hak dia buat dah, dia buat lah. Hak dia tidak buat lagi, dia tidak buat lagi. Bukan kerana tidak berkuasa. Tidak. Bukan kerana tak ada kehendak. Tak. Kehendak ada tapi tidak pada masa tu. Macam kita lahir sekarang ni. Dia tidak nak 1000 tahun dulu. Bukan dia tidak kuasa. Dan dia tahu kita dia akan lahir sekarang ni.
Dia sudah tentu dah gitu. Inilah yang berlaku gini ni. Sejak azali. Ketentuan dia tetap, benda ni gini, benda ni begini. Itu berlaku dah. Lepas pada tu qada, qada. Kan qada qadar dia sekali. Qada ni yakni pelaksanaan ketentuan tadi. Bila sampai masa dia nak sejak asal lagi tu. Dia nak sampai masa dia pun buat. Itu qada. Qada ni mana sentiasa berlaku mengikut ketentuan. Jadi tidak lari daripada itu. Itu qada. Jadi mengikut alul hadisnya, dia kata qada ke, takdir ke, ataupun masyiah ke. Dalam Quran sebut masya Allah illa masya Allah sya'a tu masyiah ke, ataupun lain-lain lagi, banyak lagi. Iradah ke, dalam Quran ke, dalam hadis sebut iradah. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Amar ke perintah Allah. Jadi dia terbagi kepada dua katanya. Ni payah sikit, tapi kalau perhati boleh faham insya-Allah. Dia ada dua. Satunya orang panggil qadar ataupun takdir. Begitu juga lain, qada, amar, iradah, masyiah, gapo ni dalam Quran ni dia panggil takwini. Itu yang pertama. Yang kedua tasyri'i. Itu dia tasyri'i. Jadi ketentuan Allah ni dia ada dua macam. Satu hak takwini, satu tasyri'i. Takwini ni lagu mana? Ketentuan Allah berhubung dengan kejadian alam semesta. Tak ada kena mengena dengan syariat. Tak ada kena mengena dengan syariat. Hak tu pun ketentuan juga. Ketentuan Allah SWT juga tu. Asal lagi takdir ataupun qadar tasyri'i. Tasyri'i ini hak berkait dengan syariat. Ketentuan Allah yang ni melalui syariat. Ketentuan Allah arak tak boleh minum. Itu syariat tak boleh minum. Tak boleh minum, memang tak boleh minum sungguh ke? Boleh kalau nak minum. Dari segi takwininya, kejadian manusia ni bukan kata siapa supaya minum timah hak cair tu dak, ataupun supaya minum racun kau jadi mati dak, tidak sampai gitu mo. Dari segi kejadian Allah arak tu tidaklah sampai gitu mo. Mana kalau orang nak minum boleh. Dari segi tidak membinasakan dia tu boleh. Dari segi takwininya, kejadian arak tu hak Tuhan buat tu tidaklah sampai membinasakan. Tetapi ketentuan dia dari segi syarak tak boleh minum. Tu beza tu. Supaya kita kata berzina, boleh ke tak boleh? Boleh. Berzina dan lain-lain kejahatan lah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tidak kata apabila nak berzina jadi lembek. Jadi lumpuh. Tak, semua orang begitu. Boleh jadi ada lah hak kenaling ke apa tu. Hak takut ke apa tu boleh jadilah. Tetapi secara umumnya, mengikut kaedah umumnya, adakah kalau orang nak buat benda jahat dia jadi tak boleh buat? Boleh kan? Maknanya berdasarkan takwin kejadian Allah, manusia ni kalau nak buat jahat pun boleh. Boleh. Tetapi kalau syarak jelas kata tak boleh. Hak kita mampu buat sini, syarak kata tak boleh. Yang ni qadar ataupun qada tasyri'i kata tak boleh. Tapi qada takwini kata boleh jadi boleh. Boleh lagi. Gitu. Hak tu hak berkait dengan pilihan kita. Ada juga hak tak ada kait dengan pilihan kita. Takwini ni lah ke mana? Hak kejadian dia kan. Misalnya pokok durian. Dia buah durian. Itu ketentuan Allah. Kita tak suruh sini lah. Kalau beli kebun durian, maka tubik orang lanah. Dah. Itu takdir ke apa? Takwini. Bukan tasyri'i. Tak ada kena mengena dengan syariat. Dosa kau ada kebun durian. Tak ada kena mengena. Wajib kau kena ada kebun durian. Tak ada ke apa? Kejadian Tuhan. Tuhan buat. Gitu. Jadi ketentuan dia hanya kalau durian, pokok durian, buah durian. Dia tak ada pilihan tu.
Kalau manusia tadi kan nak zina, nak minum arak boleh kan? Dari segi kejadian pun boleh. Boleh lagi. Cuma syarat kata tak boleh. Boleh tadi ketentuan Allah, takdir Allah. Jadi lagu tu. Tak lari hak tu. Tak lari. Itu beza di antara takwini dengan tasyri'i. Itu beza dia. Ada hak takwini ni kita boleh ubah. Dia berkait dengan syariat, ada juga. Syariat masuk. Misalnya dari segi kejadiannya orang tu dilahirkan mulut apa dia apa? Mulut berak mulut ni terbelah sini sumbing mulut terbelah. Itu kejadian Allah. Allah SWT buat dia gitu kan. Adakah kita tak boleh pindah? Hak takwini tadi. Salah kau kalau kita pindah? Situ tu. Ataupun kalau buah dia setara ni, padi sekali setahun zaman dulu, mana? Waktu boleh 2 kali, berapa kali, nah. Boleh kau tak boleh? Boleh. Dari segi syarak kata tu tak apa. Maknanya hak takwini dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Ada kalanya tak boleh berubah, mana kemampuan kita tak sampai ke situ. Misalnya kita boleh kau naik matahari tu baik ke timur ni biar naik ke barat, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Nabi Ibrahim pernah cabar dah tu. Namrud dulu ketika dia bah dulu. Cuba menaik ke barat, tak boleh. Jadi makna ada dalam kemampuan kita, ada hak tidak. Ada yang maknanya takwini mana dia berkait hak berdosa, ada hak tidak berdosa pada juga. Tak ada apa-apa. Jadi rekah ni sebenarnya kalau kita nak bahas ni dia kena khusus hak ni saja ni. Khusus hak ni saja. Jadi rekah cerita ni jadi hak termasuk dalam takwini Allah Subhanahu Wa Taala ni hak mana? Kita ni sendiri kejadian Allah kan? Serupa dengan pokok durian, serupa dengan lain-lain lah. Bumi, matahari ke apa ni kejadian Allah. Jadi kejadian kita ni Tuhan buat lagu mana? Kita tak payah dia buat lagu mana? Kita berbeza daripada makhluk lain. Sebab makhluk lain dia tidak ada pilihan, tidak ada ikhtiar, tidak ada akal. Kalau ada akal pun dia tak ada ni melakukan langgar perintah ke apa, tak ada. Macam malaikat. Kita ni Tuhan tidak buat lagu tu. Tuhan buat supaya kita ni lah ada pilihan. Ada pilihan. Jadi berdasarkan pilihan tu memang sepenuhnya Tuhan buat pada manusia. Tuhan tidak nak manusia. Cuba perhati dalam ayat ni. Walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a. Kalau Allah nak semua atas muka bumi ni beriman belaka. Semua sekali. Kalau Tuhan nak semua jadi beriman belaka. Okey? Nak situ apa makna? Adakah hak Tuhan nak patut tak boleh? Dia nak tapi tak boleh. Sebab kita lah ada benda kan kita nak, kita tak boleh. Gitu kan maksudnya? Dan dia tidak buat gitu. Dah bukan semua orang beriman belaka ni. Dia kata kalau dia nak, mana dia boleh buat semua. Mana dia tidak nak lah. Nak kata dia tidak mampu tu tak lah. Dia tidak nak. Dia tidak nak tu mengikut ketentuan dia lah tu. Itulah orang panggil takdir. Dia tidak nak kita ni for malaikat tu beriman belaka. Malaikat tu beriman tak ada kafir seorang apa, tak ada. Waktu tu dia nak lagu tu atas malaikat tu. Atas kita ni tidak. Dia tidak nak semua matahari, semua pokok durian kau, semua benda-benda lain tak kita ni. Dia nak kita ni ada pilihan. Berdasarkan pilihan itulah dia kira salah. Pilihan tu memang hak dia. Tapi bila kita pilih tu, adakah kita berasa sakok ni ada lagi satu kuasa yang pegang kita bila kita nak buat jahat? Adakah kita berasa gitu? Ketika kita pilih nak buat jahat? Tak ada kan? Mana betul-betul pilihan kita dengan kesedaran. Dia marilah qada tasyri'i ataupun qadar tasyri'i, iaitu orang yang buat salah dengan pilihan dia, ada akal, dia hukumnya gini-gini. Kan sedar, kita tahu kan? Itu ketentuan syarak. Tapi hak tadi
Kita boleh ke? Kita ke yang buat kita ni ada pilihan gini-gini? Tak. Allah SWT buat. Jadi dari segi ayat-ayat kata kamu, daripada kamu tu makna dari segi pilihan tadi. Hak kata semua daripada Allah, pilihan tu siapa dia buat? Tidak Allah juga kan. Pilihan tu. Jadi Allah SWT menentukan itu, ketentuan itu dari segi ilmu dia, pengetahuan dia. Bukan makna dia paksa orang tu jadi kafir, tak. Dia tahu. Sebab kita kata, kita tahu dah. Ni kita pisah. Kita wah timur. Dia ada. Kita tahu dah kalau dia iri wah timur, ni memanglah boleh terbelah lah wah timur. Tapi kalau dia iri jari dia putus. Kita tahu dah, kan? Jadi kita pisah ke dia. Kita raya pisah ni jari pun putus. Buah timur pun terbelah. Nah. Lepas tu, adakah bermakna kita pisah, kita paksa dia kerak tangan dia? Tak. Kita tahu. Bukan bermakna kita paksa. Begitu juga Allah SWT. Dia tahu kita akan buat gini, tapi dia paksa kok. Tidak ada paksa. Cuma dia tahu. Hak buat gini-gini tu pilihan kita. Tapi pilihan tu siapa dia buat? Allah. Sebab tu kata, semuanya daripada Allah. Betul. Betul juga. Dari segi pilihan tu, ikhtiar tu daripada Allah. Allah buat, bukan kita buat. Tapi bila kita ada hak tu, kita pilih sendiri. Menasabahlah kalau Allah SWT hukum. Hukum tu pasal dia ada akal. Kalau hak tak ada akal, tak kira. Budak tak kira. Gila tak kira. Tak ada hukum tu. Hak syarak tu tak termasuk. Kalau dia langgar, dia gapo, tak termasuk. Hak termasuk saat ni, hak ada akal tu. Hak balik. Hak ada pilihan. Hak tak ada pilihan, misalnya orang yang dipaksa, tak ada pilihan. Adakah dosa juga dia? Masuk neraka juga? Tak. Tu tengok, hukum syarak tu sesuai dengan takwini tadi tu. Jadi kalau mengikut ulama hadisnya, sebab tu benda ni kita boleh tengok misalnya dalam kitab Syifaul Alil, Ibnul Qayyim dia buat bab suku ni, bincang hak ni. Dalam Quran ni nampak kadang-kadang manusia hak ni, kadang-kadang nampak daripada Allah. Sebenarnya kedua-duanya betul berlaku. Daripada manusia tu dari segi dia sendiri dengan pilihan dia. Hak daripada Allah berlaku tu Allah SWT buat kan. Ikhtiar kau gapo akal tu Allah SWT buat, bukan dia buat sendiri. Jadi kalau kata syaitan, syaitan tu sebagai sebab. Syaitan tu sebagai sebab dan memainkan peranan dia juga. Allah SWT juga buat. Kalau kata daripada Allah, betul juga daripada Allah berlaku. Syaitan tu pun. Tapi kehendak Allah SWT semasa dalam dunia ni boleh gitu. Syaitan boleh goda kita, kita boleh terpedaya, kita boleh pilih. Ada gitu. Semasa dalam dunia. Jadi di situ tidak timbul masalah bila kita percaya kepada takdir ni jadi Tuhan buat nyanyi kok kata ada, bukan masalah nyanyi. Takdir ni makna hak saat ni lah dia tahu. Dia sudah tentu dah. Dalam pengetahuan dia tu tentu dah. Dia tahu dah orang ni akan jadi gini ni, tahu dah. Tetapi orang tu sendiri yang pilih. Kalau tanpa pilihan dia buat tu dalam keadaan tak sedar ataupun dalam keadaan dipaksa, Allah SWT sama sekali tidak akan bubuh dalam neraka gitu. Kalau lagu tu baru kita boleh kata zalim. Ni tak. Dia bagi pilihan cukup dah. Dia bagi pilihan cukup dah. Jadi gitulah. Kesimpulannya jadi qada ataupun takdir dia terbagi kepada dua. Takwini, tasyri'i. Hak kata taklih tu kena ikut, kena gitu gini, hak tasyri'i. Tasyri'i sepenuhnya kita kena ikut. Sebab Tuhan tidak akan mensyariatkan kepada kita di luar daripada kemampuan kita. Tak ada. Kalau ada pun kita tak mampu, tak kena dah kita. Misalnya puasa, kita tak boleh puasa, tak kena dah. Ada pun hak takwini, Tuhan tidak suruh kita. Sehingga salah kita kalau kita tak boleh buat gini-gini. Kita tak boleh buat keluar gas misalnya. Dosa ke? Tak. Ada. Cuma tak ada lah kesenangan lah untuk kita tu lah. Tapi dari segi dosa kau apa kau tak ada. Tapi dari segi dalam syariat kata kalau kita usaha bagi kemudahan, bagi kebaikan kepada orang, kita dapat pahala. Itu boleh dari segi tu. Tapi dari segi asalnya benda tu, kita nak mengubahnya lagu mana tu, itu tidak termasuk di dalam
syariat ni dengan arti wajib kau berdosa kau apa tak ada. Ada ke qadar takwin ni hak dosa kalau kita ni. Pasal dia kita boleh ubah kan, ada benda-benda kita boleh ubah. Ada. Misalnya kita kata lelaki nak jadi perempuan. Takwin ni juga tu. Lelaki nak jadi perempuan. Ataupun lain-lain lagi lah takwin ni. Kita nak ubah tu siapa jadi. Ni kejadian Allah SWT ni maknanya kita kata dengan adanya kawasan tak ada hujan ni apa jadi molek seimbang apa nama ni cuaca ke apa. Kalau kita buat tak tu kalau tu dosa. Sebab hak tu tahu dah sebab punca dia. Yang jadi pencemaran, yang jadi cuaca jadi tidak menentu tu kerana benda-benda tu yang dicerobohi. Masuk juga. Dosa. Dia ada juga. Ada yang hak di luar kemampuan kita, hak kita tak tahu, tak kena lah hak tu. Tak kena lah. Walaupun doktor kau, misalnya kata, dia tak tahu lagi virus itu, kuman tu. Dia nak mana dia? Jadi orang tu siapa kena? Dia nak mana? Mati dengan hak tu. Dah tak jumpa lagi. Tu tak ada gapo tu. Siapa mati orang tu? Sebab tak jumpa lagi. Ataupun orang tu sengsara, buta sama hidup. Pasal apa? Pasal tak jumpa lagi kemajuan dari segi inilah. Ilmu mata. Tapi hak penyakit seumpama itu zaman kemudian ni biasa. Boleh pula, boleh ubah. Jadi bukan tak boleh ubah semua. Ada kalanya ubah. Tak apa hak tu. Tidak termasuk dalam fala yughayyirunna khalqallah. Hak syaitan nak janji kan dengan Tuhan tu nak bui manusia ni ubah kejadian Allah tu, tak termasuk dalam tu. Sebab kita kata buat parit tali air tu ubah kejadian Allah juga tu. Asalnya tak ada, sungainya ada. Ni kita nak suruh subur padi ke apa kita buat tali air. Itu ubah kejadian Allah juga. Kejadian Allah tu lah yang dikatakan takwini tu. Jadi takwini ni ada kalanya, banyaknya bila kita tahu ada faedah untuk kita. Ada faedah untuk kita. Tetapi bukan semuanya berkait dengan dosa pahala ni apa dak. Setakat dalam kemampuan kita ya. Hak kita tahu iyalah ada. Kalau tidak tak. Gitu. Tapi hak dalam syariat sebanyak mana hak ada ni memang hak tahulah kau tu. Hak tu kena terima lah hak dalam syariat. Jadi supaya ni ustaz. Dia nak pergi haji tu dah 2 tahun lepas kan. Segala persiapan semua dah penuh dah. Tunggu tak lagi. Masuk tahun ketiga baru boleh pergi. Dia kata ni Allah Ta'ala berlaku gerak pergi dia ni. Betul dah kata. Betul. Tidak salah. Takdir dah tu. Takdir. Tu yang kita kena percaya tu. Cuma kita tidak tahu. 3 kali yang ketiga tu baru boleh. Tuhan tahu dah. Tu bezanya. Tuhan tahu dah. Kita tak tahu. Mana lagu mana ikhtiar tak boleh pergi juga. Tak boleh. Tak boleh. Tu takdir. Ustaz kalau setelah orang dia terasing lah dia duduk dengan ibu aku yang jahil kata. Dia tak belajar. Ilmu lah. Kalau dia buat pilihan aku pilihan salah. Tak boleh dia macam tu. Dosa lah tu sebab dia boleh pilih tu kan kena ngaji. Dia tak ada macam tak tahu butuh mata. Qadar dia lah tu kira qadar dia lah. Macam kira qadar dia. Mana kalau dia Islam pada asasnya, pada dasarnya dia Islam, lepas tu segala kekurangan dia tu Tuhan tahulah, Maha tahulah. Dengan dia tu, setara tu. Sekadar tu lah. Mungkin tu dia berkait lah orang lain apa tak ajar dia. Salah lah pula. Hak tahu tu. Mana orang lain. Jadi masyarakat kita kata salah. Dosa boleh jadi dosa juga. Kan sebab itulah ada fardu kifayah, fardu ain ke apa tu. Masyarakat pula berdosa dia tu kita katalah. Dah muka dia tak tahu langsung. Gitu-gitu je lah tahu. Sekadar tu je lah dia. Tapi orang lain sebab syariat suruh tu.
Syariat suruh dia belajar. Cuma dia tak sapa ke dia setara tu. Suruh orang lain pula royak ke dia. Dia tidak gitu juga, tidak gitu juga. Betul. Memang kita kata tidak bernasib baik lah. Betul. Tu tak kededah lah. Tapi kita orang Islam ni, kelebihan kita ni lagu mana? Iaitu kalau kurang pun bukan segala-galanya di sini. Tu kelebihan kita. Bukan segala-galanya di sini. Boleh jadi hak kurang dalam dunia, esok dia lebih pada orang lain. Itu kelebihan kita. Sini ni tempat ujian. Kalau ya lagu tu pun memanglah dari segi dunianya kita kata tidak bernasib baik lah, malang lah kita kata. Semuanya Allah SWT buat untuk ujian. Jadi tidak semesti orang kaya senang tu makna dia mesti baik lalu. Kalau dia tak lepas ujian, susah juga dia esok. Dengan sebab kaya tu, gapo dia buat dengan kekayaan dia, susah juga. Jadi tidaklah kata kesihatan dia sihat, jadi makna mesti jamin baiklah saya. Tak. Apabila sihat tu sepatutnya kena buat gini-gini. Hak tadi, hak tadi dia selesai, tak ada selesai. Maknanya kita kata dalam kubur pada mahsyar tu selesai. Rehat kemudian, senang kemudian. Jadi bagi kita hak dalam dunia ni tidak menentukan segala-galanya. Bukan kita nak kata kalau orang tu sihat ataupun orang tu kaya makna dia tidak bernasib baik akhirat saya. Tidak gitu. Cumanya tidak boleh menjamin belakalah. Keadaan tak molek dalam dunia ataupun molek dalam dunia ni tidak menjamin kebahagiaan saya esok. Suku tu. Bahkan ini ujian semasa dalam dunia. Dan itu termasuk dalam ketentuan Allah juga. Tak boleh pergi. Itu juga biasa kata walaupun kata dua-dua kaya senang, tapi hak satu tu jahil. Macam dia memang dia besar dalam keluarga yang tak ada agama. Jadi dia amalan-amalannya tak berbanding dengan hak satu lagi. Kau ada dengan dedik ke? Memang. Nasib. Ni nasib. Takdir lah tu. Takdir. Jadi bila kita redha dengan takdir, percaya kepada takdir ni hak tu baik buruk daripada Allah. Bila daripada Allah, hak kita sayang, hak kita yakin dia tu tak ada buat tak molek belaka lah. Kalau kita kurang, kalau kita lebih ke. Jadi kita dalam keadaan beringat semua. Itu kelebihan takdir ni. Percaya kepada takdir ni. Kalau tidak dia mari buah deki, buah dendam, buah nak marah. Bukan setakat nak marah ke orang tu lah, nak marah ke Tuhan. Beratlah. Jadi tak faham saat ni lah tu. Tak faham ini semua ujian. Sebab tu dia tanya sangat akhirat, percaya akhirat hak ni lah hak sebenarnya, hak ni hak sebenarnya, hak ni hak binasa, hak hilang. Hak sebenarnya di sisi Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Hak pada kamu dalam dunia ni semua hilang. Hak akhirat tu hak di sisi Allah tu hak Tuhan yang kekal. Apa tu? Nak suruh kita faham lah. Hak nu hak lebih. Hak ni sebentar je lah. Kalau ya pun susah pun. Cacat ke, ada masalah lah, sakit ke, sabar. Sabar. Jadi apa ni? Hak senang, sebab hak senang tidak jamin juga mana dia tu bahagia. Saya tak juga. Jadi itu faedahnya. Percaya pada takdir daripada Allah belaka. Tak usah duk gelepar kita lah mana pun dah ketentuan dia gitu. Tak akan jadi. Tebal buat tak tu kali jadi lagu lain. Jadi lagu lain. Jadi sebab tu dia bukan makna tak boleh mengubah nasib kita. Apa ni kita kata nasib kita lah. Nak ikhtiar, nak usaha, nak buat rajin, biar kena ke apa tu bukan tak boleh. Hak tu molek. Tu lah. Ya kita kena tahu takwin ni. Sebab ada kalanya kita menega ni tak jadi, apa tak jadi. Tu ya kita kena kaji. Mungkin tak kena. Tak kena apa ni syarat-syarat dia tu. Jadi kita baiki. Baiki. Hak tu ketentuan Allah dah tu. Kalau kita pergi kiri, ketentuan Allah dah. Kalau kita pergi kanan. Jadi kita ni hak mengaji ni lagu mana? Pergi kiri serah tak kena, buat putih. Jangan terbagi lagi. Kau lain pula. Terah. Gitu. Hak naknya gitu. Jadi berapa banyak ketentuan Allah belaka.
Cuma kita tak kena pilih jalan kadang-kadang. Jalan tu Allah SWT tentu nak kaya lagu ni caranya. Kalau dengan cara lagu ni pada adanya tak kaya boleh Tuhan buat turun daripada langit mah. No. Apa nama ni, satu baldi besar tu kau boleh, tapi itu tak kira hak tu. Tak boleh pegang tak hak tu. Kira hak biasa. Jadi hak biasa tu pun ketentuan Allah juga tu. Kita lahir dalam masyarakat yang mundur, dalam masyarakat yang teruk dah. Memang takdir Allah SWT dah. Misalnya lahir di Iraq, duduk di Iraq lah ni. Kemungkinan besar kita tu mati kena bom lah, kena bedil. Kemungkinan tu lebih banyak. Gitu ketentuan Allah. Itu takwini tu. Tapi kalau kita duduk di tempat yang aman gini, boleh juga nak berlaku kena bedil pun mati ke bedil. Tapi duduk tempat aman, tapi payah sikit. Ketentuan Allah dah. Jadi kita kena carilah tempat tu. Kalau kita nak selamat, jangan duduk tempat lagu tu lagi. Cari tempat tu kan kita boleh pilih kan tu. Kita boleh memikir kan tu. Jadi itu ketentuan Allah berlaku. Cuma kita kena pandailah mengurusnya. Kena pandai mengurusnya. Kalau sini tak jadi menego rugi semacam, kena kaji molek. Jadi kalau kena syarat-syarat dia akan ketentuan Allah, kita akan dapat kejayaan. Sebab tak kena, tak cukup syarat, kena cukup lah. Gitu. Ada juga orang memang nak dah, tahu dah, tapi tak cukup lagi syarat. Sebab tak cukup syarat tu lah. Tak cukup syarat, akhirnya dia pergi juga pada takdir Tuhan tak beri cukup syarat kita. Nak mana? Kena terima. Kena terima. Baru aman. Kalau tidak ada kepercayaan ni, teruk. 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 Kita kata, ini pengalaman saya duduk di India dulu. Ramailah kita tengok doktor-doktor ni tepi jalan gitu je. Lawyer kau tepi jalan gitu je. Kedai dia pun klinik kecil gitu je. Doktor naik basikal je. Ada 2-3 PhD pun naik basikal je. Dan mana dari segi, kalau kita kata duduk tempat kita ni kak, kita kata senang benar lah. Dengan kemudahan, dengan keadaan kita. Itu semua ketentuan Allah. Kira-kira tu dia ada sebab dah, tapi ada sebab dah. Kalau dia mari duduk tempat ni kan mewah, Tuhan takdir dia tak boleh, itulah payah. Nak boleh mari tu kena gini syarat dia pakai mati tak boleh. Tak boleh mari tempat macam kita ni. Dia nak mana? Itulah takdir. Kita kira nak cari nak pergi situ, tak boleh. Sebab apa? Apabila pergi situ kita akan hidup mewah. Kira-kiranya sebab. Ada juga orang yang dapat, ada juga yang tidak. Nak kan tu. Jadi pilihan kita pun dia bukan kata mutlak. Bukan kata mutlak. Dia bergantung dengan Allah SWT juga. Itu satu pembahagiannya dari segi qadar ini. Satu lagi pembahagian yang umum, boleh dikatakan semua ulama terimanya, iaitu qada ni terbahagi kepada dua takdir ni. Mubram dan muallaq. Asal lagi. Itu pembahagian biasalah. Hak mubram ni Tuhan sudah tertudah lagu tu. Tuhan sudah tertudah lagu tu. Hak muallaq ni dia tergantung. Tergantung ni sepuasa ni lah. Dia kalau cukup syarat, cuma tepat saja tak kena. Kita tepat lain. Dia akan jadi berubah nasib hidup dia. Itu muallaq, dia bergantung. Keadaan orang ni tergantung kepada gini-gini. Benih ni molek dah, tapi tanah ni tak molek. Tak sedut tabur situ lah. Tabur lain. Itu takwini, ketentuan Allah. Benih molek setengah mana pun, kalau pada pasir tak jadi. Atas batu kau, tak jadi. Dia kena pergi cari hak subuh. Dalam kita nak cari tu kadang-kadang kita tak dapat juga. Itulah takdir. Itulah takdir. Jadi hak ni takdir muallaq ni dia kata tergantung. Kalau gini akan jadi gini. Kalau tidak gini tak. Ketentuan Allah, benih yang subur yang molek pun kalau di tanah ni tak akan molek. Tapi kalau di tanah ni tergantung. Dia akan jadi molek. Sebab tu kita tengok banyak orang tak sesuai sini, sana sesuai, molek. Jadi kau molek. Itu muallaq. Kalau hak mubram tak sedut royak gimana pun atas puncak gunung pun tak akan jadi sembuh dia dengan sebab pindah tempat.
tak akan jadi molek benih tu. Walaupun tabur di tanah yang subur. Tak akan, walaupun dia ada degree 3, PhD pun nak. Mari tempat yang molek sini, bos dan molek mari sini, accident. Mati. Itu hak siapa? Takdir lah. Jadi ada hak mubram, tak ada orang ni kat mana-mana tak dapat. Allah SWT saja yang tahu. Hak tu kita tak tahu. Ada hak mu'allak. Hak mu'allak ni ada kalanya mengikut sebab-sebab tadi, sebab tanah ni tidak sesuai. Tapi kalau sini boleh jadi molek. Ada kalanya sebab doa. Dalam hadis sebut. Ada kalanya sebab menghubungkan silaturahim. Hubungan kekeluargaan. Dia ni mati sekian-sekian hari. Kecuali kalau dia buat baik dengan keluarga dia. Dia buat baik. Malaikat, dalam hadis sebut, malaikat tak tahu. Dia ingat orang ni nak mati dah. Allah SWT kata tak. Lagu mana? Lagu mana? Iaitu dia ada pun lain. Malaikat tak tahu. Itu beza dia nya. Jadi Tuhan royak dia, ilmu dia tu lain. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi Allah SWT dia boleh menghapuskan hak mana yang sudah tulis dah. Hak malaikat nampak gitu. Dan dia boleh tetapkan. Jadi hak dia tidak tetapkan saat ni macam-macam sebab hak dalam hadis sebut. Dengan sebab itulah maknanya kita kena, kalau ngaji tahulah apa dia benda yang memanjangkan umur. Dalam hadis sebut di antaranya ziarah keluarga. Tu molek. Mujarab tu. Jadi qada tu kalau muallaq dia boleh jadi berubah. Tapi kalau mubram tak segi nak hari pun dah. Kalau hak sudah tak putus dah. Hubungi silaturahim bui piti 100 orang pun dah. Nak bulan bui lagu tu. Mati. Sebab apa? Itu semua bagi kita bukan menentu kan. Kalau pendek umur ke panjang umur tu, itu bukan penentu kebahagiaan seseorang. Yang menentu keredaan Allah SWT. Pendek umur sementara kerja ke apa, itu tidak menjadi ukuran. Kalau Allah SWT nak melipat kali gandakan amalan kita tu, dia boleh. Hak panjang apa kali so tu kira so. Boleh juga. Jadi itu semua tidak menentu. Tidak kata kita ni penting nak umur panjang saja. Tak, sebab tu tak boleh lagu tu. Yang pentingnya iman. Atas iman. Hidup dalam keredaan Allah. Berguna kepada sesama manusia. Hak tu kan. Kadang-kadang berguna kepada manusia tu bukan sekadar dia hidup, lepas mati berguna lagi. Ulama-ulama berapa ramai mati beratus tahun, beribu tahun, guna lagi. Tuhan nak bui. Boleh. Jadi tidak semesti panjang umur. Tak mesti panjang umur. Begitu jugalah hak lain-lain, bukan ulama saja, hak lain-lain apa-apalah kebajikan yang kita buat ni. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang buat benda molek, orang lain tu dia boleh pahala. Pahala orang hak buat ikut cara dia. Boleh pahala sama. Boleh pahala sama. Jadi tidak kata panjang umur semata-mata satu kelebihan tak. Tidak. Jadi boleh jadi kalau kita kata demo kata dalam hadis royak panjang umur. Kalau buat gini-gini tu tak panjang tu. Tak boleh kata begitu. Hakikat panjang umur tu gapo nak hasil bukan? Nak kebahagiaan, nak hasil dia. Dah kalau dapat hasil sebenarnya di akhirat. No. Kita kata lagi bagus. Sebenarnya mati awal tu sebab tak ada dah hidup dalam pancaroba dunia ni. Lepas dah ni. Terus menerima ganjaran tu. Tapi oleh kerana kita hidup mikir dunia dah segala-galanya, hak tu yang kita berasa muskil tu. Tapi kalau kita duk fikir, kalau kita fikir seperti ni, tak ada masalah. Hakikat panjang umur tu gapo? Untuk apa nak panjang umur tu? Nak piti banyak. Piti banyak dalam dunia saja gunanya. Pak kalau piti banyak berapa ramai orang piti banyak. Tak boleh nak makan pun tak boleh. Nak jalan pun tak sedap sakit orang. Faham mana? Tak ada makna juga. Hak piti banyak akhirat tu, pahala tu hak naknya. Hak tu, piti hak sebenar. Jadi kalau kita fikir tu semua kan, takdir ni tak ada apa. Molek. Molek. Molek lah. Tapi kita kena ingat,
Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala orang molek-molek hidup nak molek doa sama dengan dia nak mati dalam keadaan tak molek. Takkanlah begitu. Bukan dalam Quran dia kata fasanu yassiruhu lil yusra. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dia akan mudah ke arah tu. Yusra tu suknya syurga lah. Faman a'ta, sesiapa yang memberi, suka memberi, mana sifat baik. Wattaqa, dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan husna, kebaikan ni, kebajikan, betul ni molek, ataupun syurga betul ada, ajaran Islam ni molek, kami akan mudah dia. Tu ayat dah. Ayat dah. Jadi kita cumanya dari segi akidah ni kita kena kata Tuhan boleh. Buat boleh itu soal lain. Boleh itu soal lain. Tadi adakah dia akan buat gitu? Dalam keadaan orang ni duduk mohon semua dengan dia, mati dalam keadaan iman husnul khatimah lah, begitu gini dah. Boleh Tuhan nak mati sebaliknya. Barulah kita ni tidak berasa sedap hati. Terlalu bergantung kepada diri kita sendiri. Tak ada bergantung dengan Allah. Dia ada tu. Bila kita duduk gini, kita rasa kita tak sedap hati. Tak sedap rayak lah soleh setara mana pun. Kalau Tuhan nak balik ke, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Tu yang suruh kita doa tu. Tuhan nak suruh kita bergantung dengan dia. Dan kita ni tidak berasa besar diri, berasa lebih ke apa tak. Daripada kecil sampai tua hidup dalam keadaan baik pun. Semua ingat semua. Tidak kata jamin dah kita. Jangan kata. Begitu juga di satu pihak lagi. Bukan kata takdir ni mana kalau jahat semua. Dia boleh berubah. Kalau dia ubah, Tuhan akan terima taubat dia. Kan ada harapan tu. Jadi takdir tu tidak kata takdir tu membabi buta gitu, tidak. Takdir sebenarnya adalah suatu kenyataan, hakikat dalam hidup. Kalau kita tolak tu, kita akan jadi resah dalam hidup ni. Resah. Kalau ada tu, kita tenang. Jadi panjang benar ni kita cerita ni. Sebenarnya nak cerita pendeknya. Kena puas hati. Kalau nak puas hati, itulah. Jadi benda hak ni sebenarnya kena bincang hak ni saja. Sebab dari segi hak ni pandangnya orang ni gini, pandangnya orang ni gini. Jadi hak kedua-dua ahli sunnah tu pandang betul belaka. Cuma dari segi cara pendekatan saja berbezanya. Dari segi benda tu hakikatnya tengok sama je. Sama je. Jadi kita ada kan dia cerita orang alim apa ni watlu alaihim naba alladhi apa ni ada ayat tu watlu alaihim naba alladhi apa ni tu tu mana dalam Quran dia sebutkan cerita watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan. Tu baca cerita ni kepada orang yang kami telah berikan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha, lepas tu dia pelocoh diri dia, buai baju tu, tak sihat tu. Faatba'ahu syaitan, sampai syaitan pun ikut dia. Fakana minal ghawin, maka dia jadi orang sesat. Memang ada hak lagu tu, tapi dia ada sebab juga. Ada sebab juga. Hak zaman Nabi Musa gapo cerita, zaman Nabi Musa tu alim besar bukan main, tapi akhirnya mati dalam keadaan sesat, dalam keadaan kafir gitu. Boleh jadi itu sebagai peringatan. Mana nak ayatnya tak ada jaminan kata kalau alim besar kau selama ni makbul doa kau. Jadi sama-sama Tuhan nak tengok. Jangan. Jadi beringatlah. Beringat. Tidak kata semua orang super. Jadi tidak kata ada kelebihan apa. Bergantung kepada Allah. Semuanya minta doa dengan Allah. Minta biar tetap hati. Biar tetap hati. Jadi hak tu dia lawan Nabi Musa benar terang. Lawan Nabi Musa tu. Jadi bila lawan dengan bawa kebenaran ni, hancurlah dia.
Jadi jangan lagu tu dengan pilihan dia. Gitulah lebih kurangnya. Mungkin faham, mungkin bos sikit-sikit, boleh nakak sikit-sikit pun tak apa dah. Jadi gitulah dari segi ahlul hadis tu. Maksud qada dia terbagi kepada dua, ringkasnya takwini, tasyri'i. Jadi hak kata Allah SWT kata haram begini, dah dia buat belaka, apa dia larang? Dah dia belaka suruh apa dibuat, orang dibunuh orang kau gapo, dia belaka, apa yang menyalahkan orang tu? Hak tu termasuk dalam hak mana? Tasyri'i. Tasyri'i. Hak dia kata hukum gini. Sebab apa? Orang ni ada ikhtiar. Ikhtiar tu Allah SWT buat. Lepas tu kalau kata Allah SWT betul juga. Dari segitu. Cerita badaan basiso tu cerita sungguh. Mana riwayat itu ada lah. Riwayat tu ada hak tidak sahih, ada yang sahih pun ada. Jadi makna kalau kita pakai hak tu kan, makna kena beringat lah. Di sisi Allah dia tahu dah tu. Dia tahu dah. Tapi adakah di situ Allah SWT paksa dia jadi gitu? Tak. Dia pilih sendiri tu, dengan sedar tu. Maknanya pilih, sebab itulah makna kena beringat. Itulah yang payahnya. Tapi kalau kita beringat sama molek lah. Mana tak boleh kata tua muda gapo pun tak boleh nak kata. Sebab apa? Bila masa kita ni boleh mati. Kalau mati tak ada bertaubat. Dengan sebab itu jangan buat kejahatan. Takut-takut tu kalau kita buat tu kok, ataupun tak ada bertaubat kok, habislah kita. Itu kalau dosa boleh kira lagi. Kalau hak syirik, kalau hak langgar agama ni, mana sapak akidah tu, lawan Nabi ke apa, lagi berat. Mana jangan kena beringat. Kena beringat. Jadi hak tidak percaya kepada takdir ni, ada pula yang mengatakan Allah SWT ni bila dia buat ni, dia tak tahu gapo dah. Siapa lagu ni kafir. Ada di kalangan orang Islam ni ada lagu tu. Allah SWT buat ni, dia tentu tu mula-mula. Lepas pada tu dia tak tahu gapo dah. Kita semua makhluk belaka. Ada siapa lagu tu. Jadi kalau sahabat-sahabat ni seperti yang kita sebut tadi, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Yaddan dengan orang-orang hak lagu ni, dia wasiat. Dia sendiri kalau jumpa dengan puak-puak ni tak beri salam. Kalau beri salam dia tak jawab. Dan dia wasiat jangan beri salam. Jangan sembahyang jenazah orang hak lagu ni. Jangan pergi ziarah dia kalau dia sakit. Menunjukkan beratlah dari segi akidah. Dari segi akidah. Kalau orang lagu tu nak si peman dia. Nak kita naik kubur mana Ustaz? Sedangkan pada zahirnya ada hadis mengatakan kalau zahir dia tu nampak mirip pada Islam, kena tak kubur Islam, kena buat pengurusan jenazah cara Islam. Tak boleh tu zahir tu sekadar zahir gitu, tak tahu kalau jelas dia ni ada akidah gini. Nabi sendiri pun kata kalau aku dan dengan puak-puak Khawarij ni, aku akan bunuh mereka seperti qatla Adin wa Thamud. Nak bunuh ni mana boleh bunuh orang Islam. Nabi bila dia kata gitu tidak Islam lah tu. Menunjukkan kadang-kadang orang yang mendakwa Islam ni dia sebenarnya tidak Islam. Bila tidak Islam kita tak boleh perlakukan dia sebagai orang Islam lah. Sehingga Nabi kata kalau aku dan dengan puak-puak dia, la aqtulannahum qatla Adin wa Thamud. Aku akan bunuh mereka sepuak-puak Ad dan Samud. Habis, binasa habis kan. Itu hadis yang sahih. Jadi gitulah. Dari segi hak sani tu, dari segi nak tandai mana tu, hatulah bendanya. Kadang-kadang kita ni kita tidak buat persediaan. Kita tidak buat persediaan. Misalnya kalau lagu ni, lagu mana? Apabila berlaku tu baru gaduh dah. Gaduh ataupun kita mengikatkan seseorang tu dengan sesuatu yang memang dari segi politiknya mungkin bagus, tapi dari segi hukumnya tidak gitu.
Misalnya kita kata kalau Melayu mesti Islam. Dia akidah lagu mana pun kita mesti tanam kubur orang Islam. Tak boleh lagu tu. Sebab tu dia kena persediaan lalu. Sebab tu yang anak kata saat ni dia kena ada persediaan. Jadi persediaan tu kalau hak lagu ni tepat dia. Sepatutnya jangan letak perkuburan Islam sebab Nabi tak bui. Tak boleh. Hak jelas dah tu tak boleh. Tapi kita kadang-kadang nak suruh nampak satu padu, nak suruh nampak sa. Lagu ni lah jadi nak suruh nampak sa kan. Nah. Sebab tu ya jadi OIC ramai banyak pun tak ada apa tu. Pasal nak suruh sa atas nama Islam. Tu nama Islam. Lagu tu. Tak ada apa tu. Itulah bendanya. Sepatutnya dia kena ada selalu cedek. Kalau tidak lagu mana lah takdir lahir daripada keluarga rahim seorang ibu Islam lah, tapi dia besar dengan cara agama tak tahu mana. Kita kata semaya bendok puasa roh dok gapo dok, nama-nama ni nama orang Melayu dah ni. Minoh ko Selamuh ko Fatimah ko gapo Salihah ko comel lagi. Lagu mana? Islam. Lagu tu Islam. Lagu tu Islam lagi. Selagi kita tidak nyata daripada dia akidah yang canggah dengan akidah Islam. Kalau tidak diketahui siapa dia, ni anak orang buat. Okey, anak orang buat tahu tu tepi gapo-gapo lah kita kata, tepi tung sampah Islam. Sebab kira majoriti masyarakat ni Islam. Begitu kaedahnya. Hak saat ni mana terang dah dia tu. Misalnya tak percaya kepada takdir ni ada dalam Quran, ada dalam hadis ke apa. Tak boleh sebutin ni sekarang ni ada pun tak boleh dah. Usah ke banyak lagi. Dia benar akidah ni tidak nanti banyak, so pun habis dah pun dah. Cuma kalau banyak tu lagi lah. Kalau so pun tak boleh dah. Jadi dia kena betul lah. Jadi tugasnya betul pemulihan orang kata. Dia kena ada belakang tu cadar persediaan tu dari segi pemulihan, usaha ke arah memahamkan Islam kepada masyarakat ni memang kena ada. Mana boleh lagi lah kita semayang doa dalam semayang banyak ke apa tu dia comel tu boleh lagi lah. Tak apa kalau lagi Islam itu Islam tak apa. Dia orang Hindu lah. Jadi tak dia kesian dia jadi orang Hindu. Tak kecil lah tu. Maksudnya dia kecil, dia orang Melayu. Jadi dia daripada orang Hindu. Ada bui lah kata. Tak boleh dasar. Tak boleh kena. Nasib dia. Dari segi takdir ni. Tapi dari segi hukum tu tak boleh. Dasar besar. Tak boleh. Dan kalau kerajaan tahu dia kena dengan kuasa dia ambil. Tak boleh. Kalau kerajaan tidak bertindak, dosa pula kerajaan tu. Hak ibu bapa tadi benarlah hak tu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Ada berlaku kita. Kalau iyalah. Hak kita tahunya anak orang kafir kan, anak orang kita. Ada. Yalah nak ada lagu tu. Allah SWT Maha tahu, kita serah ke dia lah hak lagu tu. Serah ke dia hak lagu tu. Jadi seterusnya dia tanya ni mal Islam. Nampak gayanya mal Islam ni tak ada ni. Kita kena sambung semula. Okey lagi. Cuba kita boleh bincang saat ni, kita boleh bincang saat ni. Takdir saat ni banyak dah tu. Ada soalan lagi ni? Belah sini. Takdir saat ni. Lagi? Ada. Sila. Muslimat. Waalaikumsalam. Baca hadis tentang kematian pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Inilah hadis itu dia kata siapa yang mati pada malam Jumaat dan malam hari Jumaat maka orang itu selamat daripada fitnah kubur. Tapi hadis itu adalah tingkat hadis wahid. Jadi sejauh mana kekuatan hadis wahid kalau terbandingnya hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir kita tak boleh tingkat. Jadi dapat jelaskan kekuatan hadis wahid dalam masalah hadis.
Dia memang gharib di situ dengan makna dhaif lah. Memang dhaif, tak boleh pakai kata. Kalau nak anggap sebagai satu kelebihan lah, kerana tu tak ada, tidak sabit. Tak boleh. Bahkan mengikut ramai ulama mengatakan kalau mati ni, untuk mati ni hak molek nyari senang. Sebab apa Nabi tu Tuhan pilih mati hari senang, bukan hari Jumaat. Gitu. Jadi buat kesimpulan situ. Ada pun hadis tadi dalam Tirmizi memang ada lah, tapi ada dalam Tirmizi pun tidak menjamin ia sahih. Jadi kalau dipercayai pula itu jadi akidah pula. Tak boleh hadis gharib ke apa dhaif, tak boleh. Tak boleh buat akidah. Dengan sebab itu Imam Bukhari pun dalam Bukhari dia pertikai waktu tu. Dia pertikai. Jadi tak boleh kita nak pegang orang percaya tak apalah, dia selamat dah. Tak boleh buat gitu. Dia terlepas dah daripada soalan. Tak terlepas, supa je. Hari gapo, hari senang pun. Kena soal belaka. Tak ada orang mana boleh rengeh tu rengeh lah. Ikutlah mana gapo pun. Rengeh lah. Hak mana tidak boleh rengeh, tak rengeh. Walaupun dengan malam Jumaat, kalau nak sabit berdasarkan hadis tu tak boleh. Tak ada siapa pun yang mengatakan begitu. Cumanya di kalangan masyarakat iyalah memang. Tersebar. Wajib kena. Mana soalnya aku kena, wajib kena. Kena. Untuk memenuhi syarat lah, memenuhi syarat. Supaya nak lalu pergi ke syurga pun dia lalu kot neraka dulu. Ya. Gitu. Tak hidup kita di azali itu ada ketak kita jadi maksudnya bila kita ada daya, ya kita boleh menubah. Sedangkan kita tahu tapi tetap kan. Tetap tu kita tak tahu tetap lagu mana tu. Tak tahu. Sebab tu dalam pengetahuan Allah. Sebab kata tadi lah, dia tahu. Jadi bagi kitanya, kita kena hak sana ni berdasarkan ikhtiar sana ni. Berdasarkan ikhtiar sana ni. Jadi kita tak boleh kata Allah, bukan maknanya dia tetapkan itu dengan makna kita tak boleh lari dah, tu tak boleh pilih orang lain. Dah, tak ada ketetapan lagu tu. Tetapkan itu makna dia menjadikan kita ni tetap dengan mempunyai pilihan. Itu makna tetap, menetapkan. Untuk manusia ni ketetapan dia gitu. Untuk pokok durian, buah-buah durian. Untuk matahari gini, itu ketetapan lagu tu. Malaikat dia tak ada pilihan, dia beriman belaka. Itu ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah kepada manusia ni ada pilihan. Tu. Tak apa. Tidak boleh soalan. Bukan tetap katalah kita mati kerana dadah ke dia. Ada tetap macam tu. Tahu dalam pengetahuan dia tu, dia akan berlaku lagu tu. Kita memang tak tahu dah. Mana kalau kita nak ikhtiar ke mana-mana, tak boleh. Kalau kita sudah ditulis mati dengan sebab tu, begitu. Tapi kena ingat, mati dengan sebab tu, kau aksiden, kau lagu mana, kau tidak menentukan baik buruk seseorang tu. Itu adalah salah satu jalan keluar kita daripada dunia ni, mati tu. Orang ni mati, orang ni mati, orang ni. Tidak menentukan. Kalau dia mati lagu ni misalnya, kan ada berlaku kan, pindah darah tu jadi kena AIDS, dia tak ada pasal-pasal. Kerana kecuaian pihak hospital kan berlaku. Itu takdir. Tapi dah takdir pun, jadi kita tak sampai lagi lah, akan berlaku pula. Tak boleh, kena usaha. Tu kena kira, patut dakwa. Hak tu suku. Tapi dari segi kepercayaan benda ni berlaku dengan takdir. Orang lain di negeri lain lebih teruk lagi boleh berlaku, telah berlaku, sedang berlaku. Kena ingat. Jadi kalau berlaku kepada kita, bukan bermakna nasib kita tidak baik sebenarnya dari segi akhirat tu. Cuma boleh jadi ini salah satu jalan kita nak mati. Kita akan mati. Kita tak boleh ukur seseorang tu oleh kerana dia mati dalam keadaan penyakit tak molek, maka dia tak molek lah di sisi Allah. Tak boleh. Berapa ramai sahabat mati kan, tak ada tangan, putus tangan. Kalau nak kira tak molek lah, tidak seperti kejadian asal lah. Samurah bin Jundub mati dalam poyok besar tu, gelegok air gelegok mati. Sahabat Nabi. Itu semua tidak menentukan. Tapi takdir dia gitu, dia tak boleh lari.
Takdir dia gitu, dia tak boleh lari. Tapi itu tidak menentukan baik buruk dia, tidak. Jangan anggap mati tak molek, maka tak molek lah. Ada orang tu jelai lidah, jadi kita kata tak molek. Dah penyakit dia nak lagu mana? Ataupun orang kena gantunya jelai. Jadi hak tidak jelas tu, hak sesenyum nampak mesti molek. Tidak juga, tak ada jaminan juga tu, tak ada. Mati dalam iman. Gitu. Cuma ini goni ni saluran saja. Itulah kena ingat gitulah kita ni. Jadi husnul khatimah dengan su'ul khatimah tu lagu mana nak beza? Husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik tu mana dalam iman? Dalam iman. Maksudnya. Hak tu kemuncak dia nya. Tapi biasa kalau orang berpenyakit seperti apa semua tu, macam ni tak kata dia mati dalam iman. Dia mungkin dia lalu yang jalan dia tu yang tak molek. Dah. Hak kalau sungguh je lah kita kata. Tapi boleh jadi dia bertaubat. Juga. Boleh jadi dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, katakan, dia masih mukmin lagi. Dia tidak kata dia kafir. Dan itu kematian macam tu tak adakah dinamakan juga husnul khatimah tu dia? Tu kita tak tahu. Segi zahir kita kata. Hak tu sebenarnya kita tak tahu. Kita tak boleh kata. Boleh kata. Boleh jadi dia taubat, Tuhan bersih dia tu. Ataupun kalau dia tidak taubat, Tuhan nak hapuskan. Boleh. Bagi kita, akidah kita kan boleh. Ya. Kalau dia tidak taubat, Tuhan nak hapuskan. Walaupun mengikut kaedah kebanyakannya tidak gitu. Ya. Gitu. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni maknanya mati tidak dalam iman. Jadi hak tu hak kemuncaknya, mana hak akhirlah tu su. Hak molek lagi gak husnul khatimah ni gak dengan amalan yang sahih solehnya, dengan gapo semualah. Hak su dia nya paling tidak iman tu. Tu husnul khatimah lah. Kalau tak kematian Fatimah Rasul Fatimah tidak ada tanda-tanda fizikal yang kita melihat pada tanda-tanda zahir. Tanda zahir boleh kata secara umum. Tapi Nabi SAW larang. Kalau kata orang ni ahli syurga, kau orang ni gini-gini bahagialah dia. Nabi berapa kali kata, kau bini dia sendiri pun kata, mu tahu mana? Maknanya dia tak bui. Kata orang ni husnul khatimah, mana tak bui lah tu. Sebab kita tidak tahu hakikat surah Tuhan. Molek pun sebenarnya tak tahu gitu. Dan kita tak tentu gitu. Kalau tidak pakat tak segi urus jenazah dia, tu nak lagu mana? No. Molek juga. Ataupun kalau tahu dia ni, boleh jadi nak ambil berkat kau gapo pula, macam-macam pula timbul tak molek ni. Sebab tu baik tak sah. Molek dah ketentuan gitu. Jadi gitulah. Kalau dia kata mafia ni menganggap apa lah dia tak maya ke apa dah. Lepas tu kalau kita ni orang baik ni kita ni belum nak ketemu dia tu. Jadi panas dia tu Ya. Dah. Tak ada. Takut jakit ya. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Dia tak boleh banding gitu, tak boleh buat gitu. Dia ada dalam satu hadis, dalam banyaklah dalam Muslim, dalam Musnad Ahmad pun ada. Dia sebut banyaklah hadis tu. Dia sebut ada seorang sahabat mati. Nabi semayalah jenazah dia. Bila lepas semaya apa semua tu, Nabi pun kata, alangkah baiknya kalau dia mati bukan di tempat lahir dia. Pasal dia orang Madinah, mati di Madinah juga. Nabi kata alangkah baiknya kalau dia mati tidak di tempat lahir dia. Sahabat pun kata, apa? Heran lah. Apa? Dia kata kalau dia mati di tempat lain, maknanya Allah SWT akan peluahkan syurga kepada dia tu sejauh tempat dia lahir dengan tempat dia mati. Cuba perhati situ, kalau berdasarkan hadis tu kan, maknanya keadaan orang dia tidak serupa dalam kubur, kata luas sejauh mata memandang. Jadi nak panah ke mana lagi kalau lagu tu. Dia kalau luas gitu mak tu nak. Ataupun seluas daripada tempat lahir dia dengan tempat dia mati tu. Mana nak berasa mana, jadi tak ada tu benda tu. Jadi kalau setengah-setengah orang tu dia nak apa ni, kelebihan ni mudah-mudahan dapat buat orang baik. Kalau misalnya kita ada dekat baik, tak ada kena-kena kita sendiri. Kita sendiri
Kalau duduk sekeliling ni orang kafir belakang, orang kamak kau kita ni, orang kafir, pergi letak dia kubur orang kafir, kita tak ada gak satu. Ada gak satu. Tak boleh kira dari segi zahir gitu, tak boleh. Maka kita nak kata ada Islam lah ke mana, mesti tak molek. Tuhan takdir ke dia tu mati duduk kubur orang kafir misalnya. Tak boleh kata. Tak boleh kata gitu. Dia hakikatnya tidak serupa hak zahir ni. Apabila sampai ke peringkat tu, orang panggil sakaratul maut gapo tu, tak situ tu, dia tidak serupa perkiraan hak biasa lah. Sebab apa dalam hadis dia sebut, kalau orang hak molek ni, malaikat mari beralu. Tu ketentuannya. Tu takdirnya. Hak tu tak ada siapa dia tahu. Kalau hak koma sama dia sedar pula, dia tak sampai situ lagi. Boleh kecek kau kita nampak peluh sakit gitu, tak sampai situ lagi. Hak sampai situ tu masa dia kalau kita tengok sikat ya. Tetapi hak tu beza-beza keadaan orang. Beza-beza keadaan. Ada orang yang dalam hadis disebutkan bawangi ruh dia tu. Dalam malaikat tu mari royak ke dia beralu molek. Lepas tu bila buat keluar tu, pergi tu buat dia tu bertanya-tanya, gapo bau sedap. Pakak royak ni orang baik mati hari ni gini. Nak apa ni, Tuhan kata kepada malaikat, mana dalam hadis disebut ni, intaliqu bihi ila akhiril ajal. Bawa pergi kepada tempat sub dia. Tempat sub dia. Kalau orang molek kan, pergi ke Sidratul Muntaha. Dalam hadis disebut ruh kita. Hak tak molek tu pergi dalam sijin. Itulah ketentuan Allah. Ketentuan takdir belaka tu. Takdir belaka tu. Takwini dia tu. Itulah proses dia. Cuma hak kita tak tahu ni, hak dalam dunia ni banyaklah ketentuan. Hak tu hak selepas mati. Jadi orang hak molek tak solusinya, insya-Allah tak apa. Walaupun seksa dalam hidup ni apa pun, hak kata jangan kata orang nak mati ni. Aisyah kata aku bila tengok Nabi susah. Aku tak kata dah kat orang. Mana susah nak mati ni tanda dia tak molek kalau ke mana. Sebab dia tengok Nabi memang sakit. Mana setara dah. Hak tu hak sakit hak gapo tu sebelum berlaku. Hak tu hak kita nampak. Hak kita duk dengar dia duk ngadu ke gapo hak tu. Hak cerita sebenarnya hak panggil akhirat dia lepas pada tu. Lepas pada tu. Jadi dalam hadis dia sebut tak ada gapo orang mukmin ni. Orang mukmin ni ketentuan Allahnya, takdir dia nya molek. Gitu. Mukmin hak soleh ni tak ada apa. Hak jadi tak molek tu, hak sakit, hak gitu gini, hak seksa gitu gini tu hak lain. Gitulah mudah-mudahan kita semua termasuk tu lah. Senang, mudah. Ada lagi? Kita bisa. Satu soalan kalau ada. Ya, sebab dengar semua dia ada dari dulu kan. Betul kau Ustaz. Hendaklah kamu dalam habatus sauda kerana dia penyembuhan semua penyakit kecuali mati. Memang hadis sampai. Betul. Dah. Ada orang nengok dah. Ada sahih tu. Cumanya dari segi pelaksanaan dia, hakikat dia, cara dia tu, tu mungkin kita tak jumpa lagi lah. Supaya dulu mana orang terfikir minyak kelapa sawit jadi minyak kereta aja. Misalnya. Gitu. Tapi boleh buat belaka tu, cuma kita tak tahu cara proses dia. Ada kalanya dengan cara makan betul-betul gitu. Ada kalanya dengan cara lain buat. Baru jadi. Tu kita tak tahu. Tapi kita kena percaya gitu. Memang betul. Jadi ada sambung minggu depan pula. Saya pada soalan lagi biar minggu depan nak saat. Ini alhamdulillah penjelasan apa ni qada dan qadar pada hari ini.